حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita pada hadis yang terakhir di dalam kitab At-Taharah, dan insyaAllah selepas ini kepada bab yang berikutnya. Wa an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyah fahuwa mayit. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa lafdhu lah. Daripada Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimah, apa yang terpotong daripada haiwan, whatever portion is cut off from an animal, apa saja benda yang terpotong daripada haiwan, wahiyya hayyah, dalam keadaan dia hidup, while it is alive, dalam keadaan dia hidup, fahuwa mayyit, maka dia adalah bangkai, is dead, dia adalah bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi, yakni Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Dawud, yakni Abu Dawud As-Sajistani, iaitu yang menulis, iaitu yang menghimpun hadis di dalam sunannya, iaitu Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, Abi Dawud dia himpun hadis. Dia kata siapa yang himpan ada kitab ni, seakan-akan ada Nabi yang bercakap dalam rumah dia. Dia himpun hadis-hadis, dia condong menghimpun hadis-hadis dia berkaitan dengan hukum Abu Dawud. Dan ada bab hadis-hadis yang didiamkan oleh Abu Dawud. Ini satu perbahasan dalam ilmu hadis. Hadis yang Abu Dawud tak bagi tahu hukum dia apa, kan? Suku dia ada satu bab, nama bab sukutu Abi Dawud. Apabila Abu Dawud diam, apa hukum dia di dalam sunannya. Yang ni kena pergi mengaji kat Center of Sunnah besok. Student tak ramai, lebih kurang 40 orang lah. Harap istiqamah sampai mati. Majlis malam ni mak ramai, cuma saya terlupa. Pihak masjid saya ingat ke depan ni kena minta rela ke apa, jaga jalan, takut nanti ganggu jalan raya, parking. Apa saja hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi iaitu Abu Isa At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Ada orang sebut Sahih At-Tirmidzi, sebenarnya bukan Sahih At-Tirmidzi, dia Sunan At-Tirmidzi. Ada dalamnya sahih, ada yang hasan, dan juga ada yang dhaif. Wa hassanahu, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, pada status level hasan. Hasan yakni bawah sikit pada sahih. Wal lafzulah, dan lafaz ini, lafaz hadis yang kita baca ni ialah lafaz Al-Imam At-Tirmidzi. Kenapa dia kata wal lafzulah? Maksud hadis ni kadang-kadang hadis yang sama
tetapi melalui imam yang berbeza. Lafaz dia tu, ungkapan dia tu kadang-kadang ada perbezaan, disebabkan mereka riwayat, kadang-kadang mereka gunakan, mungkin rawi telah menggunakan perkataannya sendiri yang dia anggap sama maknanya. Yang ni ada bab namanya bab riwayah bil makna. Bab meriwayatkan sesuatu tu dia quote secara makna, bukan secara word by word, bukan secara harfiah, bukan secara satu perkataan demi satu perkataan. Dengan itu maka ada perbahasan panjang ulama hadis berhubung dengan riwayah bil makna. Sebab ada kena riwayah bil makna, ataupun kadangkala datang melalui riwayat-riwayat yang berbeza, rawi yang berbeza, mungkin ada orang lain lafaz, ataupun kadang-kadang mungkin juga Nabi pada lebih pada satu majlis, jadi ada lafaz yang berbeza. Hadis ni, siapa riwayat hadis ni? Abi Waqid Al-Laythi. Abi Waqid Al-Laythi. Selain daripada Abi Waqid Al-Laythi, hadis ni juga diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ada juga hadis ni diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar, dan diriwayatkan juga oleh Tamim Ad-Dari, dan diriwayatkan juga oleh rawi ni, nama apa? Abu Waqid Al-Laythi. Jadi ada berapa orang? Ada berapa orang? Baru kira saja jadi 4, 5, 6. Berapa orang? 4 orang lah. Dia seorang, Abu Sa'id seorang, Ibnu Umar seorang, Tamim Ad-Dari seorang. Meriwayatkan hadis yang hampir sama mengenai ini yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali nama Abu Waqid Al-Laythi ni jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Tapi Abu Waqid Al-Laythi nama dia Al-Haris bin Auf. Al-Haris bin Auf nama dia. Dia banyak pendapat mengenai dia ni. Ada yang menyatakan dia ni syahidah Badran, yakni dia satu orang yang terlibat dalam perang Badar. Bila terlibat dalam perang Badar, tinggilah. Ada pendapat yang kata bahawasanya dia ni daripada Muslimatul Fath, yakni orang yang masuk Islam hari pembukaan kota Mekah. Beza tu. Hak ni awal, hak ni kata lambat. Kata dia masuk Islam kota Mekah setelah Nabi SAW, tahun 8 Hijrah baru tawan kota Mekah. Jadi kalau perang Badar awal lagi, yakni antara orang yang awal. Tetapi wallahu ta'ala alam, barangkali pendapat yang paling kuat, dia adalah orang yang awal, antara awal yang terlibat termasuk terlibat di dalam peperangan Badar. Ini disebut oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Al-Hafiz Al-Zahabi meninggal pada tahun 848 Hijrah. Dia menyebut bahawasanya pada 748 Hijrah dia menyebut bahawasanya dia terlibat di dalam peperangan Badar. Okey. Dia ada beza. Pasal apa penting? Orang di dalam peperangan Badar ni penting. Orang hak lambat ni bukan kata tak bagus, tapi tak samalah orang-orang awal. Yang datang awal, yang datang lambat tak sama. Sebab tu Quran pun sebut, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal ulaika a'la darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatal kullan wa'adallahu al-husna. Allah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sebut la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. Tak sama di kalangan kamu orang-orang yang membelanjakan harta sebelum daripada pembukaan kota Mekah, dan waqatal, dan berperang sebelum pembukaan kota Mekah. Ulaika a'zama darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Mereka itu lebih tinggi darjatnya dibandingkan orang yang membelanjakan harta selepas pembukaan kota Mekah dan berperang.
kullan wa'adallahu al-husna. Allah kata dua-dua Tuhan janji dengan kebaikan lah, tapi tak sama. Siapa dia yang sebelum kota Mekah? Apa siapa tak sama? Masa sebelum kota Mekah Islam tak menang lagi, tapi yang masuk Islam lebih awal. Masa bila lebih awal? Masa peringkat Mekah, masa peringkat Islam ditekan, ditindas, nak masuk Islam takut, kena pi menyorok. Yang ni darjat lebih tinggi. Yang masuk masa menang dah, bolehlah juga, tapi taklah sama. Tak sama. Sebab itu di dalam satu riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri, walaupun riwayat ini mursal, ada satu buku tulis tentang kisah-kisah palsu. Lalu dia masukkan kisah-kisah para sahabat yang mana yang riwayat dhaif pun dia masukkan palsu, yang mursal pun dia masukkan palsu. Dia samakan kisah sahabat dan tabi'in macam dengan hadis, lalu dia anggap palsu, tak boleh pakai. Ini kadang-kadang buku-buku ni tak boleh kita terima. Kadang-kadang nak ilmu hadis belakangan ni terlajak lebih pada yang patut. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, alim hadis, dia syarah Sahih Al-Bukhari, dia buat Fathul Bari. Dalamnya ada riwayat-riwayat yang tidak sampai kepada status sahih, ataupun kadang-kadang ada pertikaian, tetapi oleh kerana dia bukan hadis, dia kisah. Termasuk sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim sebut tentang kisah baju Sayyidina Umar yang pakai, yang dipertikaikan oleh Salman Al-Farisi. Termasuk kisah ala babi Umar. Apa kisah ala babi Umar? Riwayat ni irsal kerana Hasan Al-Basri tidak berjumpa dengan Umar. Namun untuk menyatakan palsu, ia mungkin tidak sampai ke peringkat itu. Kemungkinan ia sabit, kemungkinan ia betul, itu ada. Apa ceritanya? Dikatakan Abu Sufyan, Suhail bin Amr, berapa orang pembesar Mekah, dia berada di pintu rumah Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan ada juga yang duk tunggu nak jumpa khalifah ni, biasalah, ramailah. Bukan kena khalifah bagi projek dah, tapi kerana biasa jumpa urusan-urusan Bilal, Ammar, orang-orang yang Suhaib bin Suhaib, orang Suhaib Ar-Rumi, orang yang biasa. Bila Islam pada zaman Nabi, siapa masuk Islam dulu? Geng-geng pembesar Quraisy ke orang bawah? Orang bawah dulu. Bilal masuk Islam dulu, Abu Sufyan tak masuk. Abu Sufyan masuk masa bila nak buka kota Mekah dah, kan? Bukanlah kata dia terpaksa masuk, tapi kalau dia tak masuk hari itu sakit banyak lah, kan? Abu Sufyan, mereka yang masuk selepas pembukaan kota Mekah, mereka ini tulaqa, sebab Nabi SAW yang bagi pembebasan pada mereka. Ma dhanantum an af'ala bikum, ma tadhunnu an af'ala bikum. Apa yang kamu fikir aku nak buat kepada kamu? Dia berkata Ibnu Karim, Akhil Karim, ya kan? Ibnul Akhil Karim. Dia apa sebut? Awal yang mulia, anak saudara yang mulia, maka sebut. Nabi kata idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kamu semua dibebaskan. Lalu mereka dibebaskan di atas simpati Nabi SAW pada mereka. Tetapi semasa Bilal masuk Islam, apa dia buat? Dia pun luku Bilal ni. Bukan luku biasa punya, letak tengah padang pasir dengan segala penyaksaan, kan? Suhaib Ar-Rumi, apa mereka buat? Dengan keadaan yang begitu dahsyat sekali, mereka rampas harta dia, dia terpaksa berhijrah, kena terpaksa meninggalkan segala kekayaan dia. Mereka ambil kekayaan dia, baru mereka benarkan dia berhijrah. Dan siapa lagi? Termasuk Ammar, orang yang susah ni. Bila Islam sudah berkembang dan Islam telah menjadi empire,
Nombor apa kita? Tulis atas kertas lagi. Sagi dia buat. Nah. Ramai ada kelas lagi. Nah. InsyaAllah. Duduk dulu. Apabila Islam telah berkembang dan mereka empire Islam telah besar, umat Islam telah besar, Umar bin Khattab ketika itu jadi khalifah zaman dia. Mereka ni duduk di pintu rumah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar panggil ni dulu. Duk tunggu ni, biasanya zaman jahiliyah siapa masuk dulu? Orang besar lah masuk dulu. Dia baru duk tunggu tak masuk. Yang masuk ialah Umar panggil, mari Bilal dulu, mari Ammar dulu. Jadi dia duduk di luar. Dia kata, ish, kita ni bekas-bekas VVIP ni, dia tak layan dia dah. Dia pun masa tu masuk Islam dah. Termasuk yang ada bukan saja Abu Sufyan, Suhail bin Amr. Suhail dulu lawan Islam kuat, tapi Suhail ni cerdik. Kalau tuan-tuan ingat masa perjanjian Hudaibiyah, dia orang hantar Suhail. Suhail pun masuk Islam lah. Dia pun Abu Sufyan pun masuk Islam, sampai mata dia pun buta sebelah pi di medan perang pertahan Islam. Suhail, sahabat kata dulu tengok punyalah anti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Nabi tunaikan haji, Nabi cukok kepala, dia turun, dia kutip rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cium, dia insaf lah. Tapi bila zaman Umar, kita tahu Umar, orang duduk tunggu, dia tak masuk, bawa masuk tu. Mereka ni mungkin bawah di sisi mereka, tapi mereka dari segi dalam Islam mereka senior. Bilal walaupun dia orang Habsyi, tapi dia sahabat, dia muazzin Nabi, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhaib Ar-Rumi, Ammar, semua ni orang yang Nabi sayang. Duk tunggu lama tak boleh masuk. Orang dulu masuk dulu. Suhail tengok muka Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam lah masa tu. Dia kata, ayyuhal qaum, inni la'a'lam alladhi ra'aitum fi wujuhikum. Wahai kaum, aku tahulah apa yang aku duk nampak kat muka hampa ni. Hampa tak apa hati wa in kuntum ghidaban faghdibu ala anfusikum. Jika kalau hampa rasa nak marah, marahlah kat diri sendiri. Du'u wa du'itum fa asra'u wa abta'tum. Mereka diseru kepada Islam, kamu pun kena seru juga, sama dengan diri dia. Mereka bersegera, hampa lambat. Kalaulah sekiranya hari ini hampa rasa tak puas hati, wa kaifa bikum yaumal qiyamah idza du'u wa turiktum. Macam mana keadaan kita pada hari kiamat kelak, masa Tuhan panggil depa, Tuhan biarkan kita. Suhail kata kat Abu Sufyan, sebenarnya dia kata pada diri dia juga. Kata Hasan al-Basri, sadaqa Suhail wallah, benarlah Suhail wallah, ma ja'alallahu 'abdan asra ilaihi ka'abdin abta'a ilaihi. Benar kata Suhail, kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tabi'in besar, anak susun Ummu Salamah. Benar kata dia, Allah tak jadikan hamba yang bersegera kepadanya sama seperti hamba yang lambat kepadanya. Yang ni kita ambil pengajaran. Sebab itu bila ada peluang untuk bersegera pada agama, kita bersegera. Kita bersegera. Kita jangan lambat. Sebab apa? Mungkin hari ni kita tak apa, dan lagi. Kadang-kadang ada orang mengajak buat baik, tak apa, dan lagi pencin esok lah. Jom pergi mengaji, tak apa, tunggulah aku depan ni.
Depan tu belum tentu mai. Dan kemudian tak sama. Sebab itu status para sahabat radhiyallahu anhum tak sama. Sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang awal masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang menghadapi cabaran pada zaman Islam sangat mencabar, mereka masuk Islam. Tak sama. Orang-orang yang masuk Islam di peringkat sebelum pembukaan kota Mekah, Islam dikepung, diperangi, mereka belanjakan harta mereka, mereka korbankan nyawa mereka, dalam ketakutan mereka membela Islam. Tak sama yang masuk masa Islam dah menang. Allah kata la yastawi minkum, tak sama. Walaupun akhirnya Allah kata kullan wa'adallahu husna wa kullan wa'adallahu husna, kedua-duanya Allah janjikan dengan kebaikan, tapi tak sama. Ini ambil pengajaran kepada kita semua di dalam hal ini. Okey. Jadi Abil Waqid Al-Laisi, rawi ini, dia kemungkinan besar adalah merupakan salah seorang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Sebab tu saya dah bagi tahu, bila ada apa-apa urusan, sahabat akan refer kepada ahli perang Badar ni dengan satu keadaan kemuliaan. Sebab itu bila berlaku krisis, Ali bin Abi Talib kata pada pemberontak, hadza laisa min sya'nikum wa innama sya'nu ahli Badr. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Bila ada masalah, sahabat akan himpunkan ahli Badar, tanya apa pendapat ahli Badar. Pasal bukan senang. Jangan siapa sangkut pula. Kerana tidak senang. Semasa peperangan Badar, keadaan dan ketakutan. Sebahagian sahabat pergi bawa pelepah tamar, terpaksa berperang dengan kaum keluarga sendiri bagi muhajirin. Tak sama. Tak sama. Sebab tu ahli Badar, kemungkinan jika dia termasuk ahli Badar ni Allah Ta'ala ampun dosa mereka yang terdahulu dan yang kemudian. Agak-agak kalau kita duduk zaman tu, kita jadi ahli Badar. Kita agak-agak masa tu kalau duduk belah Abu Sufyan kan belah Nabi. Agak-agak lah majoriti. Kita kata kalau aku duduk, aku geng Nabi masa tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni rahmat kita. Dia bagi orang kemudian. Kerana kalau kita duduk pada zaman Nabi, kalau tak betul-betul cekal dan manusia yang berprinsip mengikut kebenaran, silat-silat kita geng Abu Lahab. Duduk zaman kemudian ni bolehlah juga dah tengok ramai orang nak tengok ada orang main mengaji sunnah pakai ramai lah kan. Kalau tidak seorang-seorang takut dia. Kan senang orang kata Nabi habaq kata dia pergi Isra Mi'raj. Bukan zaman ada kapal terbang boleh kita duk bandingkan, ada adventures apa boleh orang duk bandingkan. Zaman TV tak ada, macam mana manusia nak terbang ni? Senangkah Abu Bakar nak kata sadaq? Benar. Kalau kita ada zaman tu, macam mana hang ikut nak zaman ni? Aku pun bab ni aku tak tahu apa ni kata. Silap-silap kita. Rahmat Tuhan. Kerana kalau kita kemudian ni lain sikit. Tapi kalau lawan dengan Nabi, cerita ni payah. Sebab tu untuk orang yang membela Nabi pada zaman tu adalah satu kedudukan yang sangat besar di sisi agama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimah, apa yang terpotong daripada bahimah, daripada haiwan. Asal perkataan bahimah dia bermaksud dia banyak, dia boleh maksud haiwan biasa, tapi dia juga memaksud haiwan 4 kaki. Dia maksud 4 kaki. Dalam riwayat, sebahagian riwayat hadis ni, dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim, dia ada sababul hadis, iaitu sebab wurudil hadis. Kenapa Nabi SAW pergi sebut hadis ni? Kita ingat tak? Itu hadis tentang telaga Bada'ah, ingat tak?
Dan ini adalah itu sebab hadis, dan ini adalah hadis yang ada sebab dia katanya qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa biha unasun ya'maduna ila aliyatil ghanam wa asnimatil ibil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayya fahuwa mayyit. Nabi mari ke Madinah, Nabi dapati ada sekumpulan manusia yang dia potong aliyatul ghanam. Aliyah ghanam ni tuan-tuan pernah tengok kambing Arab. Kambing kita tak tahulah, kambing dia di belakang punggung dia tu ada macam lemak dia, tergantung lemak dia. Tuan-tuan pergi di New Zealand, di Australia, tuan-tuan tengok kambing-kambing dia macam tu lah. Saya dulu duduk di pernah tinggal di Wales, di Lampeter. Kawasan tu kambing ya, pagi-pagi bau kambing kan. Jadi menghijau ya kan, kambing sihat lah kan. Kita belah kambing. Saya baru ni lalu kok nak tahu zoo di Kangak, lembu kan, macam duduk di Delhi. Saya pun tanya Ustaz Nazim, jarang pula tengok lembu merayau-rayau. Di Delhi, India memang lembu merayau-rayau, dan orang tak berani bunuh pasal tu lambang Tuhan dia apa kan. Jadi lembu tu ada kebebasan lah, dia pergi ke sana kan. Lain daripada lembu lah kalau kan, dia kata lembu ni jelmaan Tuhan. Ish, tak ada binatang lain ke? Tapi tak apalah, biar-biar dia. Tapi Nabi SAW balik, Nabi SAW mari, dia tengok di belakang haiwan tu, Arab tu, di belakang kambing tu dia ada tebal, lemak dia sebenarnya di belakang. Orang, ada manusia yang mereka ni di belakang hak tebal tu, dan unta asnimatul bukh, di bonggolan unta tu, mereka ini apa mereka buat? Mereka potong, ambil isi dia tu, mereka tutup balik dengan kulit dia, mereka makan. Jadi bila mereka makan, lemak tu ambil banyak ataupun daging belakang unta tu duduk hidup lagi lah. Jadi Nabi SAW sebut hadis ni. Nabi sebut hadis ni, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyit. Apa yang dipotong daripada haiwan sedangkan dia masih hidup, maka yang dipotong tu adalah mayyit. Apa maksudnya? Bangkai. Mungkin kita tanya, pasal apa yang nak masuk dalam bab taharah? Ini bab makanan. Kerana seakan-akan kemungkinan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia nak bagi tahu ini adalah najis. Kerana bangkai najis lah. Bangkai adalah najis. Okey, ada beberapa benda yang boleh kita bincang di sini. Satu ialah, pertama, Nabi kata apa yang dipotong daripada haiwan sedangkan dia hidup. Kerana kalau potong dia dah mati, biasanya orang tahulah dia dah hidup lagi. Kalau dah potong haiwan tu dah bangkai. Apa maksud bangkai? Kita dah sebut. Apa maksud bangkai? Apa maksud bangkai? Tahulah bangkai najis lah. Tapi apa maksud bangkai? Haiwan yang mati tidak disembelih. Ini adalah bangkai. Okey, bila dia mati tidak disembelih, hukumnya adalah bangkai. Sekarang dia tak mati dan dia tak disembelih, bahagian daripada dia diambil. Bahagian yang diambil itu dikira sebagai bangkai. Secara kaedahnya begini, kita kira kalau binatang itu mati tak disembelih, dia haram ke tak haram? Kalau dia haram, maka bahagian yang diambil semasa dia hidup dikira haram. Kalau dia halal, maka bahagian yang diambil semasa dia hidup dikira halal. Contoh macam mana? Nak bagi faham. Lembu kalau mati tak sembelih, halal ke haram? Haram. Jika kita potong bahagian dia semasa dia hidup, kan? Tengok boleh sebut ni kan, tengok ni bola lembu ni elok sangat kan,
Ada orang dia suka makan yang tu kan, dia pun potong tengok bola lembu tu, dia kata yang ni kita buat gulai, bagi lembu ni hidup dululah. Apa hukum dia? Haram. Termasuklah tadi kita tengok kambing ni gemuk sangat, gemuk sangat ni, lemak banyak, kita ambil lemak lah dia. Kita injek dia sikit, bagi dia kebas, kita ambil lemak dia, tutup dia balik, bagi dia hidup. Apa hukum dia? Karena kalau dia mati tanpa sembelih haram, maka apa yang kita potong sedangkan dia masih hidup, hukumnya haram. Adakah benda yang kalau dia mati tanpa sembelih halal? Ada. Contohnya apa? Ikan. Kita pergi mancing-mancing, dapat tengok ikan besar, kita pun cantas ikan tu, tak dapat bahagian ekor je, badan dia lari pergi mana. Wah, naik bahagian ekor sekerat ni, bahagian dia hak panjang hilang. Bahagian dia hak panjang hilang. Boleh ataupun tidak untuk kita pergi makan bahagian tu? Boleh atau tak? Boleh. Contoh yang lain lah, ketam. Lalu tengok kat pantai, tengok nak tangkap ketam lari. 2 kepit dia tu dia tinggal, dapat kat kita. Tuan-tuan tahu king crab ni laut Norway tu mahal lah kan. Kita kalau sedap lah antara king crab ni, panjang dia punya tangan dia tu. Biasanya orang putih dia pandai masak lah yang ni. Badan dia tu tak besar mana sangat, tangan dia tu yang panjang. Tangkap dia masuk perangkat, badan dia lari, tinggal kaki dia. Boleh tak makan kaki? Badan tu hidup lagi. Nabi kata apa yang terpotong sedangkan dia hidup maka dia bangkai? Tak. Yang dimaksudkan ialah bahimah. Faham ni? Jadi kalau terpotong kaki ketam, terpotong bahagian, tengok sekarang ni orang makan sirip ikan jerung kan, shark fin tu orang makan. Kita orang potong dia, misalnya lari dah, tak dapat sirip je, buat sayur atau buat, boleh makan tak? Boleh. Kerana binatang-binatang ni kalau dia mati tak sembelih pun dia boleh makan. Macam yang terpotong daripada dia adalah boleh dimakan. Okey. Contoh yang lain atas darat ialah belalang. Tengok belalang besar mai, kita tangkap tak dapat ketih belalang saja, kaki belalang besar lah, kata besar ni kan, pi panggang belalang tu terbang, kaki dah kita pun panggang atas api tu, makan. Boleh atau tak? Boleh, kerana kita dah baca hadis kan, uhilla lana wa maitatan wa daman, 2 bangkai, iaitu al-hud wal jarad, ikan dan belalang. Faham ni masuk hukum ni? Ini banyak hukum dalam ni. Kemudian para ulama bincang, apa hukum kita cederakan binatang? Tak apalah, memanglah haram kita pergi ambil daging lembu sedangkan lembu masih hidup, bangkai. Boleh ataupun tidak seseorang mencederakan haiwan? Misalnya katalah ikan, kita pergi ambil dia sengaja-sengaja, kita potong dia, kita campur dia dalam laut, hak badan dia kita ambil separuh, biar dia duduk sakit. Boleh atau tak? Asalnya tak boleh menyakiti haiwan. Tapi masalah halal tu satu hal. Lembu tak pasal-pasal kita tengok dia, lembu ni gemuk sangat, kita potong sikit, tapi kita tak makan. Boleh ataupun tak? Kalau ia menyakitkan haiwan dan tidak memberi apa-apa manfaat, tak boleh. Tapi kalau kita berubat haiwan tu, dia sakit tapi memberikan manfaat kepadanya, tidak mengapa. Bagaimana jika sekiranya kita buat satu operasi kepada haiwan yang mana cedera dia tapi tidaklah teruk, tapi ada manfaat? Contohnya orang kasih binatang. Ni ramai orang tanya kan, orang nak kasih apa? Kasih lembu kan.
Bukan kasih duit no. Panggil mana kasih ni? Kembiri. Arab panggil khasi. Daripada itulah. Jadi orang Melayu khaf payah nak sebut kan, dia pun sebut kasih. Khasi. Khasi ni maksudnya dia potong supaya binatang tu tak mati, taklah cedera, tapi dia tak ada apa? Tak ada zuriat. Tak ada zuriat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, dia kata dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kibashain, Nabi amlahain mujiain khasiyain. Nabi dhaha bi kabshain, amlahain mujiain khasiyain. Nabi sembelih korban dhahiyah 2 ekor kibas yang mana warna putih campur hitam, gemuk, dan khasiyain dikasih. Bukan Nabi kasih dah, tuan dia tu kasih dah. Maksud haiwan tu gemuk lah. Nabi sembelih dia untuk buat korban, buat adhiyah, korban. Hadis ni menunjukkan bahawasanya bolehnya untuk kasih binatang. Kalau tidak tentu Nabi tak iktiraf ni, walaupun dia tak kata Nabi buat. Ini menunjukkan satu benda yang berlaku, dan jika tidak memberikan penderitaan kepada haiwan, maka dia boleh buat. Contoh, kadang-kadang dia balik manfaat. Kita ada 2 pilihan. Kucing ni kalau duduk dalam rumah kita, kalau kita tak kasih dia ni, habis merata dia kencing. Kita takkan buang dia keluar, kita tak akan ambil dia duduk dalam rumah. Kita hanya boleh ambil dia duduk dalam rumah kalau kita kasih dia lah. Kita kembirikan dia supaya dia tak. Jadi kalau kita kembirikan dia tu, balik manfaat pada dia. Kalau tidak, kita halau dia keluar. Boleh. Kalau itu balik manfaat pada kita, dan juga balik juga manfaat jugalah kepada dia. Macam haiwan kambing tu balik manfaat kepada tuan dia, kepada tuan dia, kerana daging akan lebih banyak, akan lebih gemuk. Maka ini diizinkan berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Okey, haiwan pasal apa kena syarat sembelih? Nanti kita kampi pada bab sembelih ni, saya nak ringkas, saya nak sentuh. Kenapa kena sembelih? Kalau kita tengok satu orang sembelih di atas nama Allah, ataupun haram makanan haiwan yang disembelih untuk selain Allah, wa ma uhilla li ghairillah, apa yang disembelih selain daripada Allah Taala, walaupun sama, kita ambil pisau, bismillah, kita potong, darah keluar. Orang sebelah kita, dia pun potong, bismillah kan, uzza ke, tokong dia, sama, cara buat semua sama, darah keluar sama. Hukum sama tak? Hukum tak sama. Walaupun zahirnya sama, hukumnya tidak sama. Walaupun kita kata darah dah keluar, yang ni pun darah dah keluar, hukum tak sama. Kerana di samping faedah zahir darah itu keluar, tetapi bagi sembelihan itu ada satu perkara penting, iaitu faedah ruhiyah. Haiwan ini ciptaan Allah. Bagaimana kita pergi sembelih atas nama Tuhan yang palsu? Ini tak mungkin. Dan tak mungkin orang Islam makan di atas kepalsuan tu. Maka hukum dia adalah haram. Sebab tu walau macam mana pun, orang Islam bismillah, dia sembelih. Kalau dia lupa, dalam sebahagian riwayat, kalau dia lupa bismillah pun, bismillah di sisi, di dalam dada dia, dia sembelih. Saya tengok di New Zealand sembelih, oh hebat, lagi tajam pisau dia, sekali letak je terus kan, dia, dan sangat bersih.
Kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat sembelihan di negara-negara yang mengeluarkan kambing dan lembu ni, kita malulah kan, punyalah kadang-kadang tempat sebagian kita dengan bau kandang busuk, nak pi kena tutup hidung. Kita masuk kawasan mereka cantik, New Zealand, Australia, tempat-tempat sembelihan mereka hebat. Okey, balik kepada masalah Nabi SAW sebut dalam hadis ni, ma quti'a minal bahimah, apa yang terpotong daripada haiwan. Okey, apa yang terpotong daripada haiwan ini, apa dia? Maksudnya daging. Macam mana kalau yang terpotong tu, contohnya tanduk? Boleh pakai tak? Gajah tu panjang, dia potong sikit, yalah, soal undang-undang tak bagi tu cerita lain. Dari segi kebersihan, potong gading gajah tu, ambil gading gajah tu, buat bekas apa-apa, boleh ataupun tak? Boleh. Jadi yang terpotong ni, kata para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyatakan apa yang ada padanya aliran darah. Termasuk yang terpotong daripada haiwan, bulu kambing biri-biri tu. Betul tak? Kambing biri-biri tu kita pergi di mesin, tu terpotong daripada haiwan juga, tapi bulu tidak ada darah, dan dia tak sakit pun dengan potong bulu tu. Yang sakit tu pasal tuan tu buat kasar kan. Tuan-tuan pergi di Australia, tuan-tuan tengok kadang-kadang cekap dia apa, budak-budak kecil pun boleh buat kan. Seekor kambing tu seorang dia buat, habis bulu tu gondol, dia potong. Kita seekor kambing 3 orang pegang baru boleh sembelih kan. Tapi dia potong, apa yang dipotong ataupun dia potong tanduk, apa yang tak ada padanya aliran darah, maka dia boleh digunakan dan dianggap bersih. Maka larangan yang membabitkan di dalam hadis ni adalah larangan yang membabitkan bahagian yang mempunyai aliran darah yang untuk orang makan. Maksudnya kalau sekiranya kita potong bahagian kambing, ambil seketui daging kambing yang dipotong daripada tanpa ambil basat kambing sembelih besar, satu periuk, tengok-tengok dia kata, tak cukup sikit lagi daging, tapi tak cukup lah minum sekati je tak? Jangan duk sembelih sayang kata, ambil ekor dia sudah. Ambil bahagian belakang tu potong, ataupun ambil lembu tu, tengok hebat besar tu, potong ekor lembu tu, kita buat supnya. Kita buat sup ekor, potong dia, masukkan dalam sup hak besar tu, hak sembelih, satu bekas kawah tu menjadi najis, sebab dia adalah bangkai. Dia adalah bangkai. Walaupun hak ekor lain tu ekor hak sembelih, kata Allah tak cukup satu ekor lagi, bukan ekor lembu tu, ekor hak belakang tu tak cukup. Kawan ni kata, tak apa, aku ada penyelesaian. Kita takkan nak sembelih satu ekor lembu besar ni, kata. Kalau nak makan satu ekor ni je, tetamu ni minat ekor ni, tak apa, kita ambil ekor ni dulu, pipi kat lembu tu, tarik dia elok, potong ekor dia, bersiang-bersiang semua, buat sup. Halal ke haram? Haram. Okey. Kalau dia mati serentak, ni pekah ni, kita panah memburu, boleh tak? Kita binatang tak, kancil kecil nak tangkap tak boleh, kita panah ni, memburu ni boleh jika sekiranya haiwan tu kita tak boleh tangkap lah. Lembu duduk elok-elok di tali tu, hari ni aku tak mau sembelih, aku jenis nak panah lah. Tak boleh lah. Panah apa semua ni kita buat apabila kita tak dapat, kita pergi memburu haiwan tak dapat, tengok-tengok ada kencil, kita ada panah tajamnya, ataupun kita ada pedang panjangnya, pedang, bismillah, kita bagi, kena binatang tu terpotong 3, kena tepat kepala 3 terpotong, mati lah.
Boleh makan ataupun tak? Boleh makan atau tak? Boleh makan, walaupun terpotong-potong, kerana dia mati dengan panah, dengan pedang kita ke. Satu lagi, kita pergi memburu, kita baling, dia lari, tinggal paha je. Kita kata hani je rezeki kita, tak apa, hang hidup dulu, kami makan hang punya paha dulu. Boleh ke tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab Nabi kata wahiya hayyah, dalam keadaan dia hidup. Faham maksud hadis ni? Dalam keadaan dia hidup, maka ketika itu maka kita tidak boleh untuk makan, kerana dia mensyaratkan hendaklah kita terlebih dahulu binatang tu hendaklah disembelih. Wallahu taala alam. Maksud betul ke?
Bismillah. InsyaAllah kita jawab beberapa soalan. Dr. Mazhar di FB, golongan lelaki sibuk kempen wanita berniqab menggunakan riwayat Aisyah tawaf haji sehingga tidak nampak mata pohon pencerahan. Aisyah radhiyallahu anha sendiri, dia berpendapat bahawasanya tidak wajib wanita menutup muka dia. Sehingga kan yang sahih, riwayat-riwayat di kalangan para ulama, di jumhur para ulama menyatakan wanita tidak wajib untuk berniqab. Walaupun ada wanita yang berniqab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan wanita berniqab. Banyak bukti-bukti dalam hal yang seperti ini, dalam hal ini. Termasuklah hadis Fadl bin Abbas yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing muka dia kerana seorang wanita yang hasna, yang cantik, yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa haji, kan? Faja'al al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, menyebabkan Fadl bin Abbas, dia sepupu Nabi, dia duk tengok kan perempuan tu cantik, comel. Nabi pegang sikit kepala dia, Nabi pusing. Nabi tak suruh perempuan tu tutup muka. Nabi tak suruh perempuan tu tutup muka. Termasuk juga hadis-hadis yang mana para sahabat sifatkan wanita yang datang merah pipinya dan seumpamanya. Dan termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang selalu kita baca, bagaimana Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian baginda SAW qama fadakhal wa dakhal, Nabi bangun, kemudian Nabi masuk, kemudian wa kharaj, kemudian Nabi keluar. Sahabat tengok rambut Nabi basah, lamalah Nabi masuk. Dan Bilal tanya, ya Rasulullah, akana syai', wahai Rasulullah, adakah berlaku sesuatu? Nabi kata, marrat bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa, telah berlalu di hadapanku seorang perempuan tertentu, fulana ni, dia tak sebutlah nama perempuan apa, dia telah jatuh di dalam jantung hatiku syahwat terhadap perempuan. Kenapa? Kerana Nabi ni lelaki dan Nabi ni adalah normal. Yang tak normal ialah orang tengok perempuan tak syahwat apa. Dia kata suamiku bagus, dia tengok orang perempuan apa pun dia tak rasa apa. Dia kata suami hang tak apa sihat. Nabi sihat, Nabi, tapi Nabi mengajar sunnah, bukan apa, Nabi nak ajar sunnah. Maka Nabi SAW mendapatkan isterinya, maka Nabi waqa' ta'ala ba'da azwaji, kemudian Nabi SAW menggauli sebahagian daripada isteri dia. Ini menunjukkan sunnah Nabi, bahawasanya apabila lelaki terpengaruh atau melihat wanita di jalanan, maka mereka balik untuk mendapatkan isteri mereka, bukan pergi ambil hak di jalan tu. Dapatkan isteri mereka, kan? Isteri mereka. Maka isteri tu kalau boleh kena dekat nak sama dengan hak jalan tu. Kalau pergi tengok kat jalan tu punyalah hebat, balik tengok punyalah takut, tak boleh lah, kan? Muka sembam, rambut berebang, kan? Daripada semangat dia dikecup perut tu, kan? Jadi tak boleh. Maka dengan itu dia balik ke rumah, dia tengok, sebab tu isteri sentiasa cantik. Cuma hadis ni, bila Nabi nampak perempuan tu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kata, maka timbul rasa syahwat terhadap wanita. Tidak, kalau ada orang kata aku tengok kat perempuan tu aku berkenan, rasa syahwat lelaki, tidak, bukan satu yang aib. Kerana kita lelaki, yang aib apabila kita pergi dapatkan dia tu. Yang sunnah apabila kita dapatkan yang halal. Tapi hadis tu menunjukkan tentulah wanita tu nampak muka dia. Kalau tidak, bagaimana Nabi nak kenal si fulana? Hadis-hadis ini dan banyak lagi hadis, dan juga hadis yang mana menyuruh ayyaguddana min absarihim, suruh tunduk pandangan mereka, menunjukkan bahawasanya wanita tak tutup muka. Kalau wanita dah tutup muka, nak tunduk pandangan buat apa lagi? Maka itu yang sahih, wallahu ta'ala alam. Kalau orang tanya kita, kalau tanya saya seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, bahawasanya yang sahih di sisi jumhur, muka wanita bukanlah aurat. Apatah lagi pada zaman ni
yang macam-macam lagi, fitnah terhadap diskriminasi wanita dan seumpamanya, maka rasanya macam tak berapa kuat untuk pegangan pendapat itu. Hatta Albani rahimahullah ta'ala, walaupun dia terkenal sebagai salafi, dan Saudi keluarkan fatwa, ulama-ulama Saudi, wanita kena tutup muka dan haram sufur, yakni buka muka. Albani tulis 2 kitab, Niqab Al-Mar'atul Muslimah, satu lagi Ar-Radd Al-Mufhim. Dia tulis 2 kitab menjawab orang yang kata tutup muka itu wajib. Albani tulis kitab jawab bahwasanya para ulama sahabat tidak menyatakan menutup wajah itu wajib bagi wanita. Kalau tanya kita kata pendapat ni. Sekarang ni kadang-kadang kita hormatilah Arab Saudi dengan komitmen dia, tapi dia bukan kira nas, dia kira apa yang orang Saudi buat. Itu baru jadi sunnah. Lalu oleh kerana sana pakai niqab, sini pun kita nak suruh pakai niqab. Saya kata kebanyakan pakaian wanita luas, nampak muka, tapak tangannya, dan kemudian pakaiannya tidak ketat sehingga membentuk tubuhnya, sehingga menimbulkan gairah lelaki, maka itu semua memadai sebagai pakaian wanita muslimah. Hatta para ulama berkhilaf, adakah kaki wanita, yakni pergelangan kaki wanita itu termasuk di dalam aurat ataupun tidak. Di dalam mazhab Hanafi, dia katakan bahawasanya ada pengecualian bagi hal itu. Jumhur kata tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun dia menyatakan bahawasanya itu termasuklah aurat, tapi bila orang tanya tentang solat, dia kata kalau solat nak suruh perempuan tutup kaki ni jadi payahlah sikit, bukan senang nak tutup kaki. Zaman dulu, sekarang ada stokin, kita tahu dulu bukan senang, hanya labuhkan pakaian. Kalau Ibn Taimiyah berpendapat payah dalam solat, di luar solat mana lagi payah, walaupun dia tak sebut, maka ulama khilaf. Yang terbaiknya seseorang menutuplah kaki dia pakai stokin. Tetapi jika ada orang tak pakai stokin, dia masih lagi di dalam masalah khilaf yang disebut di dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Betulkah Rasulullah pernah menceraikan Hafsah atau mana-mana isterinya berdasarkan surah At-Talaq? Benar. Ini ada riwayat Ibnu Abbas sendiri tunggu untuk bertanya Umar bin Khattab bahwasanya dia menceraikan isterinya baginda, tapi baginda telah rujuk kepada isterinya. Siapakah Nasruddin Albani? Adakah beliau seorang siqah kot dia nak kata ni, sedangkan beliau tukang emas. Jadi kalau tukang emas tak siqah. Pertama ni hak tanya ni, kadang-kadang budak-budak main FB ni, walaupun mungkin kita nak bagi pandangan, habis tu kalau dia bukan tukang emas apa ni, dia tukang jam, dia ahli, dia ada hak tanya tu, hak kata tu, kadang-kadang hadis pun tak apa betul lagi tahu, tarikh hadis pun tak apa tahu lagi. Dia kata Albani tak kuat, yang kuat saya. Albani ada sumbangan dia yang besar di dalam sebahagian dalam penulisan dan dalam tashih dan tad'if. Walaupun sebahagian tashih dan tad'if itu mungkin boleh dinilai semula, tetapi sumbangan dia sangat besar dalam hal ni. Sumbangan dia besar dalam hal ni. Tak ada orang yang mana orang tak nilai semula. Hatta Al-Hakim An-Naisaburi, dia tulis kitab dia Al-Mustadrak, Az-Zahabi nilai semula. Orang tak kata Al-Hakim satu orang penipu lah hadis, walaupun ada orang bincang masalah tasyayyu'h Al-Hakim, tapi itu bab yang lain. Tetapi ini sumbangan yang dibuat orang yang tak tahu dalam bidang itu, memperkatakan dalam bidang ni. Tapi satu orang kalau nak ambil Albani, dia kesungguhan, satu orang yang bersungguh. Satu orang, dia bukan orang Arab, dia orang Albania, dia Arnaud Albani ini, dia Arnaud juga. Kebanyakan orang bahagian di negeri ini banyak yang boleh hadis. Dia dulu memang dia minat novel dan seumpamanya. Kemudian dia tengok majalah Al-Manar, ada satu artikel mengkritik tentang hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kemudian daripada itu dia tengok
Dia minat dengan majalah tu, dia nak beli, dia tak ada duit. Lalu dia ambil pensil, dia ambil kertas kosong, dia tulis semua daripada majalah tu, dia baca. Lalu dia minat dalam bidang hadis. Bapa dia mazhab Hanafi, dan dia ada berguru mengambil daripada beberapa orang, termasuk daripada Bahjah Baitar. Kemudian daripada itu dia melazimi Maktabah Zahiriyah di Damsyik, di Dimashq. Kata dia tak ada kertas yang sebesar yang 2 baris melainkan semua dalam hadis aku baca. Satu maktabah. Dia naik basikal, dia pakai jubah, dia ulang sehingga dia mentahqiqkan, kemudian dia menulis sehingga dia dipuji, pernah dipuji oleh Al-Banna rahimahullah apabila dia mengkritik hadis-hadis di dalam fiqh sunnah. Dia kritik hadis-hadis dalam fiqh sunnah. Dan dia himpun kritikan itu dalam Tamamul Minnah. Ada beberapa pandangan dia, saya juga tak bersetuju, tapi saya menyatakan ia satu sumbangan yang besar di dalam bidang hadis. Orang hak tak erti ni jenis nak berkelahi. Sebab apa dia tak boleh pakai? Sebab dia tak baca sifat 20. Macam itulah. Ada orang jenis-jenis ni, yang jenis hangit macam ni tak guna kita cakap dia. Tu tak kira yang tangkap jin 4,000 lagi tu. Itu lagi pening. Saya berwuduk semasa menunggu masuk waktu Isyak, saya tertidur dan lebih kurang 10 ke 15 minit. Adakah wuduk saya terbatal? Tidak terbatal jika sekadar tertidur, bukan tidur yang nyenyak sehingga dia tak sedang kepada diri dah. Ini kerana para sahabat kadang-kadang mereka duduk tunggu para Nabi SAW. Mereka masa duduk tu sampai berdengkur kadang-kadang tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i diletakkan dawabit bahwasanya hendaklah papan punggung dia tidak melebihi, tidak terangkat, sehingga dan berbagai dawabit yang disebut. Namun yang pentingnya selagi mana dia tak tenggelam di dalam tidur yang tak sedang apa, maka itu membatalkan, dan kita akan sampai perbahasan para ulama dalam hal yang seperti ini. Ini kita jawab ni. Apakah dikira seorang ibu menyusukan anak dari susu badannya dan mengepam susunya dan diisi dalam botol kerana ibu sedang bekerja? Jadi anak tidak menyusu terus daripada badan, bolehkah kita kata anak itu anak susuan? Kalau anak dia sendiri, anak susuan kata susuan, tak ada masalah lah, anak dia lah. Saya dah sebut dah. Nasab, masalah perkahwinan ni, tahrim ni 3 sebab. Sama ada kerana nasab, kerana radha'ah susuan, ataupun kerana musaharah, kerana perkahwinan. Kita jadi ipak berai ni semua. 3. Sekiranya dia menyusu anak dia, seorang anak tu, jumhur menyatakan hanya dengan susu saja, tak kira lah dia tengok suku, ujur, dia apa, dia tuang ke, dia masuk ke hidung ke, susu tu kira menyusu. 5 kali kenyang, bukan 5 kali hisap, 5 kali kenyang. Maksud setelah dia minum, dia berhenti, dia tak mau dah. Lepas tu saat ni dia lapar, dia minta pula, dia minum. Kalau cukup 5, mereka kira susuan. Maka daripada ibu yang sama, susu yang sama, maka dia menjadi anak susuan. Anak susuan ni bukanlah aib, kerana Nabi SAW anak susuan juga. Tidak aib. Setengah orang kata teruk lah jadi anak susuan. Apa aibnya? Cuma dia ada hukum dia. Dia tak boleh berkahwin dengan ibu berkenaan, iaitu 5 kali susuan secara kenyang. Semua susuan lah, bukan sekali dia minum sikit. Lepas tu kemudian dia kena cukup dengan kadar kenyang seorang bayi sepertinya. Bayi sepertinya tu yang saya kata 2 tahun ke bawah lah. Yang tuan-tuan ni bukan anak susuan. Okey. Kemudian Al-Lais bin Sa'ad, dan juga salah satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Az-Zahiri menyatakan tak dikira susuan melainkan hendaklah menyusu terus daripada badan. Ini pendapat Al-Lais bin Sa'ad. Tapi jumhur kata, kerana kata dia bukan masalah susuan, tetapi masalah keibuan tu. Keibuan.
Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan banyak mereka pakai pendapat Al-Layth bin Sa'ad. Mereka kata lagi dia tak menyusu di tubuh tu tidak dikira sebagai ibu susuan. Jumhur masuk majoriti kata 5 kali kenyang. Tu 5 kali kenyang. Saya rasa macam pendapat Al-Layth bin Sa'ad ni kuat. Pasal bukan masalah minum susu semata-mata, tapi masalah kena campur dengan kasih sayang ibu, yang mana dia menyusu daripada tubuh dia. Benarkah dalam Sahih Bukhari? Bukhari mana ni? Bukan Bukhari. Bukhari. Ada hadis dhaif, jika benar bagaimana boleh berlaku sedangkan ia sahih. Hak ni kena pergi kuliah hadis kita. Itu kita ada yang ni dia dalam sikit bab dia. Doa untuk pengantin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Soalan, hadis ataupun bukan? Dia kata hadis, dia tanya soalan, hadis ataupun bukan? Itu kelebihan lah juga. Di dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW doa kepada Abu Talhah dan isterinya, Nabi kata barakallahu lakuma, kan, wa baraka fi lailatikuma. Nabi kata Allah Ta'ala berkat pada kamu dan berkati pada malam kamu. Pasal dia ada anak dia meninggal dan Nabi doa untuk dia. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada yang tadi barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'akuma fil khair ni di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan ia hadis dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat Muslim, Nabi doa kepada Abdul Rahman bin Auf, idza ma akhta, dia menyatakan barakallahu laka bila dia lakuma, apabila dia memberitahu Nabi SAW dia telah berkahwin, kan. Kemudian Nabi juga pernah doa dengan perkataan berkat itu kepada Jabir bin Abdullah apabila dia bagi tahu Nabi SAW dia berkahwin. Nabi sebut, tapi dia tak sebut sirah tu, tapi Nabi sebut juga kepada barakallahu lakum. Boleh tak zakat daripada bapa kepada anak? Para ulama kebanyakannya berpendapat tidak diberi zakat bapa kepada anak, kalau tidak habis orang tak tunaikan tanggungjawab, kerana anak tu bukan dia kena bagi zakat, anak dia kena bagi nafkah. Jadi dia kena bagi nafkah kepada anak dia tak boleh ambil duit ni, dia tak mau bagi nafkah, dia pergi bagi zakat, maka dia tak. Tetapi jika satu orang tu bukan tanggungjawab kita bagi zakat kepada anak saudara kita, boleh. Ibu bagi zakat kepada anak dia, para ulama berpendapat di kalangan hal ini boleh, kerana nafkah anak bukan tanggungjawab ibu, dia adalah tanggungjawab bapa. Dia bertanggungjawab bapa. Kalau anak, tapi dengan syarat dia terkena, anak tu kena termasuk dalam asnaf. Jika rasa was-was seluar terpercik air kencing, adakah cukup dengan percikan air ke atas tempat misal? Was-was tak kira. Was-was ni banyaklah orang hak jenis takbir tak henti-henti. Kita, Nabi SAW kadang-kadang ada orang bila dia semayang dia duk rasa macam dia buang angin. Nabi kita la yang sarif dalam hati Muslim, kan, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berhenti semayang sehingga dia dengar bunyi ataupun dia bau. Petra tu lah, kan, punya artinya aku ni rasa macam keluar angin, keluar kata tahu, kira tidak keluar. Ini dah kita sebut dah, asal sesuatu benda tu kekal di atas asalnya,
Kerana yang asal, yang yakin tidak boleh dihilangkan oleh yang apa? Yang syak. Itu kita dah mengaji. Yakin tidak boleh dihilang. Kita yakin kita telah berwuduk. Kita syak terbatal ataupun tak. Kira yakin atau kira syak? Kita kira yang yakin kita telah berwuduk. Kita yakin tadi kita tak wuduk lagi. Kita pergi masuk bilik air, kita keluar daripada bilik air, kita syak. Tak sah aku ambil wuduk ke tak? Tapi yang yakin tadi ada wuduk tak? Tak lah tu yang masuk bilik air tu. Maka kira ada wuduk ke tak? Kira tidak ada wuduk. Kira pegang di atas yakin. 3 rakaat ke 4 rakaat, kita bukan syak pada 3 sebenarnya, kita syak pada 4. Tang 3 tu kita confirm dah, tapi kemungkinan 4, kita pegang 3 bukan 4. Tapi kalau kita tak pasti 1 ke 2 ke 3 ke 4, kita tak wajib semayang, pasal kita kategori orang-orang yang tidak berakal. Ada orang. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi ajak percik di kain tu supaya nak menghilangkan was-was. Ada orang waras. Wajibkah kita pergi membantu rumah jiran dimasuki pencuri perampok untuk menyelamatkan mereka? Beramai-ramai bantu. Apa ni? Nabi kata, merampak tu ma'ruf ke mungkar? Merampak tu ma'ruf ke mungkar? Kata tuan-tuan lah, keliru juga masalah rompak-rompak ni. Setengah orang kata macam boleh, dia kata macam tak boleh, macam masalah khilaf. Merampak boleh ke tak? Bila kita tengok orang merampak, mungkar ke tak? Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang tengok mungkar kena ubah dengan tangan kalau kita mampu. Melainkan kita tahu merompok tu pakai M16 ke apa, tapi kalau kita mampu, kita wajib ubah. Unsur akhaka zaliman aw mazluma, kena tolong orang. Kita tengok je lah, dia rompak hang tadi. Tu aku nak nampak je dia rompak tadi. Tak sangka lah dia rompak lah. Kita biarkan dia. Haram kita membiarkan saudara kita dizalimi. Kan? Sebab tu al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Dia tak boleh menzalimkan dia. Maka bila kita tengok orang rompak orang, kita kena tolong jika kita mampu. Terutama sekarang ni kadang-kadang kesedaran yang seperti ini tak ada. Suami bekerja. Ini dah jawab dah. Saya kadang-kadang ada orang duk main pejabat kan, duk main tanya, tak apalah, tanya bagi ya. Dah tanya mufti kan, tak boleh kerja, isteri kerja. Dia kata saya tak kerja, isteri saya duk kerja kan. Ini saya dah jawab. Sebenarnya isteri bukan tanggungjawab dia kerja, tanggungjawab suami untuk kerja. Dia kata dia penggaji banyak, tak, tanggungjawab suami untuk kerja. Suami kena bekerja. Dan kita kena buang budaya ni dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dia jadi macam, minta maaf lah kan, kadang-kadang setengah orang, termasuklah kadang-kadang orang politik ke apa, dia pun suka kalau orang awam ni bergantung dengan pihak atasan, sehingga mereka rasa bila-bila dia nak perintahkan apa pun boleh, dan kita tak ada pride. Setengah orang kita tengok mai dia komplain, dia kata pasal Puan Maib tak bagi bantuan kat saya. Kita tengok badan dia sihat, rokok boleh hisap, tangan boleh angkat. Saya nak beli beras pun tak ada ni. Ini dah darurat nak beli rokok. Darurat dia rokok wajib makan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, la'an ya'khudha ahadukum bijuzmatil hatab, atau la'an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bijuzmatil hatab ala zahrihi fayabi'aha fayakuffullahu biha wajahu khairul lahu min an yas'alan nas u'tuhu aw mana'uhu. Dalam hadis Bukhari,
Nabi kata jika satu orang kamu pergi ambil tali, pergi masuk hutan cari kayu, ikat kayu letak atas belakang dia, kemudian pergi jual kayu tu, dengan itu maka Allah menutup, yakuffallahu biha wajahu, Allah Ta'ala dengan itu tutup mukanya, jaga maruah dia. Khairul lahu min an yas'alan nas, lebih baik daripada dia duduk minta kat orang. Ini soal maruah. Jangan suka minta. Kita sihat, walaupun orang kata hang kerja apa, bukan hina, tapi orang kerja apa, kerja guard, tak ada aib apa kerja guard maknanya. Kerja guard, hang kerja apa, aku tak kerja langsung. Lebih mulia, lebih mulia. Dan ini kita kena tanam. Islam bukan soal main semayangnya. Umar bin Khattab tengok orang duduk masjid kemudian tak pergi buat kerja apa, dia marah. As-sama la yamtur bizahab, langit tak menurunkan hujan emas. Kena pergi kerja. Buatlah apa-apa pun, tak kisahlah dia berniaga ke, dia berniaga online ke, dia berniaga apa pun tak apa. Suami bukan wajib bekerja, suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Kalaupun dia tak kerja, dia kena bagi nafkah. Ada juga suami tak kerja, dia kata nak kerja apa, aku duduk 10 juta dalam bank kau. Dia tak kerja, duduk di rumah, duduk main game. Ni pun tak elok ke, satu hal ke. Budak-budak kalau main game ni kita macam boleh faham. Pi seorang orang dewasa, umur dah 50 tahun, dia kata ni ada, tak ada, dia duduk ada main game kat atas tu. Kita pening fikir, 6 hari fikir tak habis, 40 tahun duduk main game ni. Main game apa kan, apa main apa, duk pening sembang aku lah tak ada. Kita heran kok mana lah, tak rasa ke dia dah baligh. Tolonglah, ni kadang-kadang sampai tua duk main game. Manusia ni hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga apabila dia sampai umur matang dan sampai 40 tahun, sekurang-kurangnya teruk-teruk pun bila sampai 40 tahun tu dia mula atok tengok ilmu dia, pengetahuan dia, apa yang telah dia buat dalam dunia ni. Disiplin hidup ni, orang lelaki, orang perempuan sama, kita semua kena disiplin hidup. Tentu benda hari ni apa aku nak buat, bangkit awal-awal pergi sembahyang subuh. Setengah orang bangkit, Allah, tak ada kot hari manusia ni yang tengok dia ramai ni kan, merata. Kenapa betul lah hal ni? Kita kira bangkit pagi semayang subuh, kita dah minta doa, ya Allah hari ni bagi, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatah. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini, pembukaannya, keberkatannya, pertolongannya, keberkatannya. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dah. Aku minta jauh daripada kejahatan padanya dan kejahatan lepas padanya. Pagi-pagi azam dah minta kat Tuhan. Duduk, ingat doa, banyak kerja nak buat, tak mampu kita, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya, minta bergantung kepada Allah Ta'ala supaya Tuhan tolong kita kerja hari ini. Seorang tak ada apa, tak bangkit dia. Nak kata pergi kerja pun berhasil pun tak. Habis sangat. Budaya kedai kopi ni pun satu hal lah. Kalau cuti-cuti tak apalah, pergi makan dengan family ke apa, duduk kedai kopi, dia ceramah pandai kedai kopi. Mengaji tak? Dia kata mereka duduk mengajar, aku tak setuju, aku tak pernah dengar hadis tu. Dia lebih daripada Ibn Hajar lagi. Ini semua budaya buruk, tidak berilmu, cakap lebih, sombong kadang-kadang. Cerita satu dunia dia tahu, tapi dia tak boleh buat apa pun tengok. Kita kena ubah. Sebab tu Nabi SAW ajak supaya orang ni jangan cakap lebih daripada yang perlu. Orang ni kadang-kadang dia mai jumpa kita kan, tak
tak apalah, bukan tak tuan-tuan tak main jumpa saya ada masalah pula, takut pergi mufti tuk ceng aku pula. Dia cakap lebih daripada perlu. Kita ni bila dengar orang cakap, kita mula-mula ayat 3 pertama mungkin kita tak tahu, masuk ayat ke-6 kita mula tahulah kan. Dia akan kontradik ayat dia sendiri. Saya ni begini hak ujung kontradik balik hak awal kan. Sebab itu maka sebab Nabi SAW suruh kita bekerja, dan mudah-mudahan kita semua bekerja, dan itu lebih baik lagi. Apakah perlu keluarkan zakat emas? Zakat emas perlu dikeluarkan. Zakat yang gadaian yang kita tidak menjadi milik kita, tidak, kita tak wajib keluar sehingga dia menjadi milik kita yang pasti. Kerana hak gadaian tu tak tahu dia patah balik kat kita ke tak patah balik. Apabila dia menjadi, dia satu syarat zakat itu milku tam, iaitu kita memilikinya secara sempurna, maka kita wajib membayar zakat. Allah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Masjid Alwi memerlukan khidmat seorang Bilal secara kontrak. Sesiapa yang berminat sila buat permohonan kepada pengurusi atau setiausaha masjid. Bilal ni bukan nama jadi Bilal bin Rabah, muazzin lah. Ni Pak Ya tulis Bilal, jadi muazzin, iaitu tukang azan. Tapi oleh kerana Bilal ni yang azan, pada zaman Nabi ada 2 orang azan. Siapa azan? Siapa azan? Mengaji hadis buku guna ni. Berapa azan ni? Satu Bilal bin Rabah, seorang lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Inna Bilala yu'adzin bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, makan dan minumlah sehingga azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia azan tu masuk waktu, iaitu maksud subuh. Siapa yang minat nak jadi Bilal ni insya-Allah mudah-mudahan jadi muazzin ni dapat pahala lah. Di samping kita pun tahulah dia nak kena tumpu dan adalah allowance untuk dia, dan masjid ni perlu. Tuan-tuan yang ada ni mari jumpa kita lah, kita nak lantik. Ni pun satu kerja juga kan, mulia kerja muazzin ni kan. Kalau sekali orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, 50 orang mai, 100 orang mai, berapa pahala orang azan? Kalau 1000 orang mai, berapa pahala orang azan? Banyak pahala orang azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Sebagian para ulama tafsir kata, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh pada Allah, sebagai maksudnya orang azan. Kadang-kadang hang kerja apa? Aku kerja Tok Bilal. Tok Bilal ya, dia ingat koman tau kan, dia ingat koman. Kerja tu mulia, kerja tu. Jadi tuan-tuan yang ada ni siapa nak, tapi tak bolehlah semua kerja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah, dan kita sambung kuliah pada minggu hadapan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin.